Hai guys, bersama aku lagi Faiz Zanal. So previously aku dah kongsikan apakah yang menarik dengan iPhone 14 series. So untuk video kali ni aku nak kongsikan pula sebenarnya iPhone 14 series ni sesuai untuk siapa. Harga dia mencecah RM8,300 guys. So memang banyak gila kenaikan harga untuk iPhone 14 series kali ni kalau nak bandingkan dengan iPhone 13 series ataupun iPhone 12. Dan mungkin korang semua tengah berkira-kira untuk nak upgrade kepada iPhone yang baru daripada iPhone lama korang kan. So video ni aku rasa memang sangat sesuai untuk korang tonton supaya korang tahu adakah korang pengguna yang sesuai untuk beli iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ataupun iPhone 14 Pro Max. Buat korang semua yang nak beli iPhone 14 series, just tunggu 16 September ni untuk pre-order, manakala yang tersedia pada 23 September untuk iPhone 14, 14 Pro dan juga 14 Pro Max saja. Manakala untuk yang iPhone 14 Plus tersedia pada 7 Oktober ni. So dia lambat sikit lah berbanding dengan model lain. So untuk yang pertama sekali adalah tentang iPhone 14 dan juga iPhone 14 Plus. Sebenarnya sesuai untuk siapa? So kalau nak tengok balik pembaharuan yang Apple lakukan pada iPhone 14 dan juga 14 Plus kali ni, memang still ada upgrade, cuma very minor lah kalau nak bandingkan dengan iPhone 13 dan juga iPhone 13 mini. Mungkin paling besar pun dari segi size tu sendirilah. So dah tak ada model mini, dia gantikan dengan model Plus. So model Plus bersaiz 67 inci, lebih kurang sama je macam iPhone 14 Pro Max. Banyak benda yang aku rasa turn off jugalah dengan iPhone 14 dan juga 14 Plus, memandangkan harga dia bukannya murah tau. Ada banyak kenaikan harga, dan harga untuk yang 14 Plus tu mencecah RM6,200 kot untuk smartphone yang menggunakan teknologi yang lama. So fokus utama yang aku nampak pada iPhone 14 dan juga 14 Plus lebih kepada features kamera yang baru dan juga ada extra safety. Lain-lain tu aku nampak memang recycle balik je daripada iPhone 13 yang sebelumnya. So memang ada pilihan warna barulah, iaitu warna biru, dan dia punya design memang kita boleh expect sama je macam iPhone 13 series. So kalau korang beli warna yang biasa tu mungkin tak nampak beza dengan iPhone 13. Cuma untuk yang saiz paling besar tu iaitu 67 inci yang bersih Plus, mungkin dia ada kelainan lah berbanding dengan iPhone 13. Dia masih dengan Super Retina XDR OLED 60Hz, masih dengan chip A15 Bionic, cuma dia upgrade sedikit in terms of GPU. Antara pembaruan yang paling jelas Apple lakukan pada 14 dan juga 14 Plus adalah crash detection. Ada features kamera baru iaitu Photonic Engine yang membolehkan korang capture gambar dengan low light yang lebih bagus, dan ada a few lagi lah features kamera baru, antaranya macam action mode dan sebagainya lah. So lain-lain tu aku nampak macam tak ada changes yang ketara pun. Dia masih dengan dual camera 12 megapixel, dan selfie dia pun actually autofocus ada upgrade juga berbanding dengan iPhone 13. So mungkin features kamera ni yang akan memberi satu kelainan berbanding dengan iPhone 13 yang biasa. Selain tu juga ada emergency SOS via satellite, tapi fungsi ni hanya tersedia dekat market US dan juga Kanada saja, free untuk 2 tahun. Untuk Malaysia kita tak boleh nak gunakan fungsi itu. In fact semua iPhone 14 yang dijual di US dah tak ada SIM physical, so don't just gunakan eSIM saja, SIM secara digital. So memang dah tak ada SIM tray lah untuk iPhone yang dijual di market US. So model tu hanya untuk 14 series saja. So kalau korang beli import daripada US, mungkin korang takkan nampak lah sebarang SIM tray pada iPhone tu. So itu yang akan membezakan antara iPhone 14 import US dan juga market Malaysia yang still ada SIM tray dan juga still menggunakan SIM physical dan eSIM. Kalau nak tengok balik dengan pembaharuan yang Apple lakukan pada iPhone 14 yang biasa ni, memang aku tak recommend untuk korang upgrade unless kalau korang ada bajet lebih, pergi terus kepada versi Pro ataupun Pro Max. Dan the best alternative untuk iPhone 14 dan juga 14 Plus adalah sebenarnya iPhone 13 Pro ataupun iPhone 13 Pro Max, dengan harga terpakai yang dah murah sekarang ni, dan juga harga baru pun dah murah untuk korang beli dengan specs yang masih relevan. Chip A15 Bionic pun masih sama, cuma mungkin sedikit berbeza lah dari segi dia punya GPU tu, core yang berbeza. Tapi still performance untuk 13 Pro dan juga 13 Pro Max pun very well lagi, dan masih akan dapat iOS update yang lebih lama berbanding dengan iPhone 12 ataupun iPhone 11. Dan aku rasa the best choice untuk orang yang nak beli iPhone 14 dan juga 14 Plus ni adalah pengguna iPhone 11 dan juga ke bawah lah, yang masih menggunakan iPhone yang lama-lama tapi nakkan iPhone yang paling latest tapi paling murah. Itulah dia orang yang sepatutnya beli iPhone 14 dan juga 14 Plus ni. Kalau orang yang just gunakan iPhone 12, iPhone 13, memang aku tak recommend langsung beli iPhone 14 ataupun iPhone 14 Plus. Korang ada pilihan banyak kat situ sebenarnya. So aku rasa the best choice ataupun alternatif terbaik adalah iPhone 13 Pro ataupun iPhone 13 Pro Max, ataupun ada bajet lebih, terus pergi kepada iPhone 14 Pro ataupun iPhone 14 Pro Max instead of 14 yang biasa. Sebab 14 Pro dan juga 14 Pro Max ada banyak benda yang kita boleh explore, benda baru yang tak ada pada iPhone sebelumnya, iaitu dynamic display dia tu kan.
So itulah orang yang sesuai sebenarnya untuk beli iPhone 14 dan juga iPhone 14 Plus dengan harga yang mencecah RM6,200 di pasaran Malaysia. Seterusnya iPhone 14 Pro dan juga Pro Max sesuai untuk siapa sebenarnya, dan aku nampak yang model Pro kali ini sangat meyakinkan untuk kita nak upgrade. Disebabkan oleh pembaharuan yang dilakukan pada model Pro kali ini memang tak ada pada 14 biasa ataupun pada iPhone sebelumnya. So yang pertama sekali pembaharuan terbesar yang Apple lakukan adalah pada bahagian kamera dia, iaitu 48 megapiksel kamera utama. Finally, ini adalah iPhone pertama dengan sensor sebesar itu. Sebelum ni semua menggunakan 12 megapiksel saja. Even untuk iPhone 14 biasa pun still dengan 12 megapiksel. So special untuk versi Pro dan juga Pro Max saja dengan 48 megapiksel, tapi tak ada 8K video lah. Which is benda tu aku tak kisah pun, aku tak guna pun. Aku just gunakan 4K 60 ataupun 4K 30fps saja. So that's why dengan 48 megapiksel ni dia akan memberikan satu benda yang baru jugalah untuk sebuah iPhone, dan mungkin kita akan nampak kualiti gambar yang berbeza daripada iPhone sebelumnya yang just gunakan 12 megapiksel saja. Sebab Apple mengatakan bahawa dengan adanya sensor yang besar ni dia akan menghasilkan gambar lebih berkualiti, lagi-lagi untuk situasi low light dengan adanya features yang digelar sebagai Photonic Engine, membolehkan gambar low light tu nampak lebih cantik dan juga nampak lebih baik. Dan aku mengharapkan yang portrait mode kali ni akan lebih bagus berbanding dengan iPhone sebelumnya, sebab portrait mode untuk iPhone ni macam kurang sikit kan before this kan. So aku harap dengan adanya sensor baru, pembaharuan untuk bahagian features kamera pun semua, so portrait mode dia akan diperbaiki lagi lah pada model Pro kali ni. Seterusnya ada features yang digelar sebagai Action Mode, which is dia akan capture video ala-ala macam GoPro ataupun action cam yang lain kan. So action mode ni korang boleh capture video dengan lebih stable. So dia ala-ala macam korang menggunakan gimbal, tapi dia just gunakan smartphone saja tanpa menggunakan gimbal. But aku rasa mungkin features ni lebih kepada videographer ataupun individu content creator yang nak upload dekat social media lah. Selain itu juga ada pembaharuan dari segi chip yang baru, iaitu A16 Bionic. So model Pro saja yang dapat chip baru untuk tahun ni. So untuk yang 14 dan juga 14 Plus masih dengan A15 Bionic kot. So kalau chip yang baru ni of course lah kan prestasi akan lebih mantap berbanding dengan A15 Bionic yang biasa. Aku rasa dalam semua pembaharuan yang Apple lakukan pada model Pro kali ni, yang paling excited sekali semestinya dia punya screen display dah tak ada screen notch, digantikan dengan Dynamic Island Display, iaitu punch hole camera yang berbentuk pil diletakkan pada bahagian tengah screen. So before this untuk phone Android biasanya pada bahagian kiri ataupun pada bahagian kanan, tapi Apple ni dia bijak sikit, dia buat design yang ikonik, diletakkan pada bahagian tengah. Apa yang lebih ikonik lagi adalah benda orang tak jangka, iaitu software optimization dengan Dynamic Island Display tu. So dia akan beriterasi antara aplikasi dan juga Dynamic Island, membuatkan benda ni sangat-sangat berguna. So aku rasa yang ramai berpendapat bahawa Apple ni bijak untuk menggunakan kekurangan sebagai satu kelebihan pada phone baru diorang ni. Sebab biasanya phone Android sekarang ni dah memang cuba untuk menumpukan pada teknologi skrin yang baru, iaitu in-display camera. Macam Samsung Galaxy Z Fold 4, macam phone ZTE, Nubia dan sebagainya dah cuba untuk menggunakan skrin yang baru, iaitu full display tanpa sebarang notch ataupun punch hole camera, but ada selfie camera dekat bawah skrin. Tapi pada tahun ni Apple baru nak perkenalkan punch hole camera pada iPhone orang, dan punch hole camera tu pula ada software optimization yang berinteraksi dengan aplikasi iPhone tu. So ini adalah something yang wow dan juga ramai gila tak expect lah untuk iPhone 14 Pro dan juga iPhone 14 Pro Max tu sendiri. Selain tu ada juga features baru pada bahagian skrin iPhone 14 Pro dan juga Pro Max, iaitu Always On Display. Finally pada tahun ni baru kita dapat features tu pada iPhone. Antara features baru lain lagi daripada iPhone 14 Pro adalah Cinematic Mode, boleh shoot 4K 24fps untuk dapatkan footage yang lebih nampak cinematic lah. Dan lain tu lebih kurang je macam iPhone 14, ada crash detection. Misal kata kalau korang accident ataupun ada pelanggaran, akan alert dekat emergency contact. Lebih kurang features ni macam Apple Watch punya fall detection lah. So benda ni memang sangat-sangat berguna untuk safety korang juga. Selain tu ada emergency SOS via satellite, lebih kurang je macam iPhone 14, which is benda ni tak berguna untuk kita, hanya untuk pengguna di US dan juga Kanada saja, dan benda tu free 2 tahun saja kan. Untuk menjawab persoalan siapakah sebenarnya yang sesuai untuk beli iPhone 14 Pro dan juga Pro Max ni sebenarnya, aku rasa yang pertama sekali adalah individu yang memang mampu untuk beli iPhone semahal inilah, sebab iPhone 14 Pro dan juga Pro Max bukannya murah kan. Yang seterusnya adalah individu yang memang mahukan pembaharuan pada iPhone dari segi cara penggunaan tu sendiri. Sebab untuk 14 Pro kali ni dengan Dynamic Island tu, mungkin cara penggunaan tu sedikit berbeza daripada iPhone 13 yang biasa. So mungkin kalau korang nak merasakan pengalaman baru pada sebuah iPhone 14 Pro dan juga Pro
Pro Max ni adalah jawapan yang sebenar. Sebab kalau korang nak beli 14 dan juga 14 Plus, aku tak rasa benda tu macam benda yang baru pun. Semuanya sama je. Cuma ada sedikit saja pembaruan yang aku tak rasa ada pada 14 Pro, which is banyak gila pembaruan dari segi bahagian display screen dia lah. Dan aku paling excited untuk Dynamic Island tu sebenarnya. Itu je. Yang lain tu macam very minor je. Manakala buat korang semua yang masih gunakan iPhone 13 Pro dan tak kisah mengenai Dynamic Island display yang baru pada 14 Pro, tak perlu upgrade pun, just keep gunakan 13 Pro sebab masih relevan lagi in terms of dia punya prestasi, design, screen, ada promotion 120Hz apa semua lagi. Even sekarang ni pun harga dah lebih murah daripada harga baru dia. Second pun dah banyak dekat market sekarang ni untuk korang dapatkan iPhone 13 Pro ataupun iPhone 13 Pro Max lah. So bergantung pada korang punya minat dan juga keperluan masing-masing juga. Kalau korang rasa ada budget, why not upgrade? So guys, aku rasa itu saja sedikit sebanyak yang aku dapat kongsikan untuk video kali ini mengenai iPhone 14 series sesuai untuk siapa, dan aku harap video ni bermanfaat untuk korang semua. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.